wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kitabul birri wassilah wal adab. Habis dah Kitabul Manaqib, sekarang dimasuk kitab lain. Dan di bawahnya ada banyak bab. Bab yang pertamanya babu birril walidain wa innahuma ahaqqu bihi. Kitabul birri wassilah wal adab. Kitab buat baik, menjalinkan hubungan kekeluargaan dan pelbagai adab dan disiplin. Bab yang pertama di bawah kitab ini ialah bab berbuat baik kepada dua ibu bapa, dan merekalah orang yang paling berhak dibuat baik. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik? Siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik terhadapnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kata perawi, thumma man. Orang tu kata, lepas tu siapa? Thumma ummuk. Lepas tu ibumu. Orang tu kata lagi, thumma man. Kemudian siapa? Nabi SAW jawab lagi, thumma ummuk. Kemudian ibumu. Orang itu bertanya lagi, thumma man. Kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, thumma abuka. Kemudian ayahmu. Di dalam hadis Qutaibah tersebut, man ahaqqu bi husni sahabati, tanpa dia menyebutkan an-nas. Dalam riwayat tadi, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, ada sebut an-nas. Dalam riwayat hadis Qutaibah tidak ada sebut an-nas itu, tetapi man ahaqqu bi husni sahabati. Sebabnya Imam Muslim ambil daripada dua orang tu guru dia. Yang pertamanya Qutaibah bin Sa'id, dan yang kedua Zuhair bin Harb. Jadi hak tadi dengan lafaz ada an-nas itu adalah berdasarkan riwayat Zuhair. Adapun berdasarkan riwayat Qutaibah tidak ada sebut an-nas itu, tetapi maksudnya lebih kurang sama. Siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik terhadapnya? Siapakah yang paling berhak saya berbuat baik? Maksudnya lebih kurang. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, katanya ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbah. Mana lafaz dia berbeza sedikit, tapi maksudnya sama serupa tadi. Nabi SAW jawab, ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ayahmu. Kemudian orang yang paling hampir dan paling hampir, seterusnya kepadamu, ataupun denganmu. Yang ini dari segi hubungan kekeluargaannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia menyebutkan seperti hadis Jarir, yang mula-mula tadi, yakni Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair meriwayatkan daripada Jarir, hak mula-mula tadi. Seperti tu juga wazada. Cuma dalam riwayat ini dia ada tambah,
Faqala na'am wa abika latunabba'anna. Dia ada tambah begitu. Dia ada tambah begitu dalam riwayat Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah ni ada tambahan, ya, tentu boleh, tentu akan engkau akan diceritakan tentang soalan, engkau akan diberitahu, akan dijawab mana soalanmu itu. Hak kamu tanya tu tentu akan dijawab. Ada tambahan begitu. Lepas tu dia jawab lah, apa dia? Ibumu. Orang tu tanya lagi, siapa dia lepas pada tu? Ibumu. Apa tadi lah, siapa tadi? Cuma dia ada sebut, ya, tentu akan ada jawapan, akan diberikan jawapan kepada pertanyaanmu itu. Ada tambahan begitu. Dengan sanad satu lagi serupa juga dengan hak sebelum pada ni, cuma dia dengan lafaz man abarru, siapa yang saya nak buat baik. Dalam hadis Muhammad bin Talhah, ayyun nas ahaqqu minni bihusni suhbah, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik terhadapnya. Lafaz dia beza. Thumma dzakara bimithli hadis Jarir, yang lain-lain berdasarkan sanad ni serupa dengan hadis Jarir hak mula-mula juga. Hak lain-lain, cuma tu je beza dia. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Abdullah bin Amrin, katanya ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk minta izin dengan dia untuk keluar berjihad. Ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi, nak minta izin untuk keluar berjihad. Nabi SAW tanya, adakah dua ibu bapamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Nabi SAW pun bersabda, fafihima fajahid, kamu berjuanglah untuk ataupun dengan berbuat baik kepada mereka berdua. Berjihadlah engkau dengan berbuat baik kepada mereka berdua. Dengan sanad satu lagi juga riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW, lalu perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini. Muslim berkata, Abul Abbas yang hadisnya diambil oleh Habib dalam sanad di atas itu, namanya ialah As-Sa'ib bin Farrukh Al-Makki. Sebab disebutkan dalam sanad itu Abul Abbas, dia kata sami'tu Abdullah bin Amr bin Al-As, saya dengar Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Abul Abbas itu disebutkan dengan kunyah, nama dia hak sebenarnya berapa, iaitu As-Sa'ib bin Farrukh Al-Makki. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga daripada Habib, juga serupa tadilah, lafaznya pun sama betul-betul dengan hak sebelum ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ada seorang lelaki tampil bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia berkata, saya hendak berbai'ah dengan kamu untuk berhijrah dan berjihad. Saya mengharapkan pahala daripada Allah. Qala, Nabi SAW pun tanya, dua ibu bapamu adakah siapa-siapa lagi? Ayah dan ibu ada lagi kah? Siapa-siapa yang hidup? Orang itu berkata, ya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Qala, Nabi SAW bertanya, engkau hendak mencari pahala daripada Allah? Orang itu menjawab, ya.
Nabi SAW pun kata, farji' ila walidayka, kalau begitu baliklah kepada kedua ibu bapamu, fa ahsin suhbatahuma, dan kamu berbuat baiklah kepada mereka berdua, kamu layanlah mereka dengan baik. Bab taqdimil walidain ala at-tatawwu' bis salah wa ghairiha, bab mendahulukan, mengutamakan kedua ibu bapa daripada ibadat sunat, sama ada dengan mengerjakan sembahyang atau selainnya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Juraij beribadat di sebuah biara. Tiba-tiba ibunya datang. Humaid, perawi ini, dia menggambarkan kepada kami, Humaid berkata, Abu Rafi' menggambarkan kepada kami gambaran Abu Hurairah terhadap gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran ibu Juraij ketika memanggil Juraij. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana cara dia ni Humaid kata tadi kan. Syaiban bin Farruq meriwayatkan, dia kata Sulaiman bin Mughirah meriwayatkan kepada kami, haddatsana Humaid bin Hilal. Humaid bin Hilal. Humaid kata Abu Rafi' dia gambarkan lagu mana Abu Hurairah gambarkan kepada kami, hak Nabi royak ke dia. Cara tu ketika ibu Juraij itu panggil dia, kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibiha, bagaimana dia meletakkan tangannya di atas keningnya. Gitulah kira-kiranya. Lenggok-lenggok tu boleh jadi cahaya matahari ke apa kan, gitulah. Thumma rafa'at ra'saha ilaihi tad'uhu, kemudian dia pun mengangkat kepalanya kepada Juraij, jenguk-jenguklah kita, dengan maksud memanggilnya. Dia berkata, wahai Juraij, saya ini ibumu, kalimni, bercakaplah dengan saya. Didapatinya Juraij ketika itu sedang bersembahyang. Juraij berkata, ya Allah, ibuku dan sembahyangku. Ibuku dan sembahyangku. Lalu dia memilih sembahyangnya. Faraja'at, ibu dia pulang. Kemudian datang pula pada kali yang kedua, dia panggil pula, wahai Juraij, ini makmu ni, bercakaplah dengan daku. Dia pun kata, ya Allah, ibuku dan sembahyangku. Lalu dia pilih sembahyangnya pula. Faqalat, ibu dia tu kata, ya Allah, dia ni Juraij, dia anak saya panggil dia tak saya bercakap dengan saya. Ya Allah, janganlah engkau matikannya sebelum engkau menunjukkan kepadanya pelacur. Qala, kata Nabi SAW, kalau ibu dia doa untuk dia itu supaya dia tergoda, nescaya tergoda dia. Cuma dia doa, biar Tuhan tunjuk kepada dia pelacur sahaja, bukan ya Allah biarlah dia tergoda dengan pelacur. Dia tak kata lagu tu. Kalau dia kata lagu tu, nescaya jadi begitu. Qala, Abu Hurairah berkata, ataupun Nabi SAW lah kata tu, rayak kepada dia, ada seorang penggembala kambing selalu menumpang di biaranya itu.
Qala, kata Nabi, tiba-tiba ada seorang perempuan daripada tempat tu, seorang perempuan binal qaryah keluar. Fawaqa'a 'alaiha ar-ra'i, penggembala tadi pun menyetubuhinya, lalu mengandunglah dia dan kemudiannya melahirkan seorang anak lelaki. Orang pun kata kepada dia, macam mana ni? Qalat, dia pun kata, perempuan tu kata, ini anak tuan punya biara ni lah. Qala, kata Nabi SAW, mereka pun datang dengan membawa kapok dan cangkul, macam-macam lah, sikut gapo tu, bawa mari. Fadauhu, mereka pun panggil dia. Panggil siapa? Jurej. Kebetulan pada ketika itu, ketika mereka panggil itu, dia duduk sembahyang. Dia tidak bercakap dengan mereka. Mereka pun mula merobohkan biaranya. Bila dia tengok keadaan itu berlaku, turunlah dia kepada mereka. Mereka pun tanya dia, sal hadhihi, tanya dia ni, tanya perempuan ni, apa cerita? Qala, Nabi SAW cerita, fatabassama, Jureid pun tersenyum. Kemudian dia pun sapu kepala bayi itu, budak tu, sambil dia bertanya, siapa ayahmu? Budak itu menjawab, bayi itu menjawab, ayah saya ialah penggembala kambing, kata dia. Bila mereka dengar jawapan daripada bayi itu, mereka pun berkata, kami akan bina apa yang telah biaramu yang telah kami robohkan itu sebagai gantinya biara emas daripada emas dan perak. Kita nak bina biara, ganti biaramu yang sudah roboh tu dengan emas perak. Dia kata, la, tak payahlah, tetapi kamu kembalikan, buat semula supaya asal, iaitu daripada tanah lah juga, kalau nak buat kan. Thumma alahu, kemudian kehendak mereka itu mengalahkan kehendaknya. Begitu maksudnya, thumma alahu, kemudian kehendak mereka mengalahkannya, mengalahkan kehendaknya. Tak dengar, buat comel semacam. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak bercakap dalam buaian kecuali 3 orang: Isa bin Maryam, sahibu Jurej, yakni bayi dalam peristiwa Jurej. Jurej adalah seorang lelaki abid, ahli ibadat. Dia buat biara dan duduk di dalamnya. Tiba-tiba, kisahnya, ibu dia mari ketika dia sedang bersembahyang. Ibu dia panggil, wahai Jurej. Dia kata, wahai Tuhanku, ibuku dan sembahyangku. Tetapi dia terus bersembahyang. Fansarafat, ibu dia pulang. Pada keesokan harinya, ada di dalam riwayat pertama tadi, lepas tu dia mari pula, semula kali yang kedua, gitu je. Mari tu bila? Dalam riwayat ni kaya keesokan harinya. Keesokan harinya mari pula, dia duduk sembahyang juga. Mak dia tu pun panggil, wahai Jurej. Dia pun kata, wahai Tuhanku, ibuku dan sembahyangku. Dan dia terus bersembahyang. Ibu dia balik. Pada keesokannya pula, pada hari yang ketiga lah pula, mak dia mari, dia duduk sembahyang lagi. Mak dia panggil, wahai Jurej.
Dia pun kata, ai Rabbi, oh Tuhan, Tuhanku, ibuku dan sembahyangku. Tetapi dia terus juga bersembahyang. Ibu dia pun berkata, ya Allah, jangan engkau matikannya sebelum dia melihat muka pelacur, muka pelacur. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatahu. Banu Israel bercakap-cakap tentang Jurayj ini dan ibadatnya. Tentang Jurayj, jadi buah mulut orang adalah dia. Jadi dia buah mulut orang lah, ahli ibadat besar ni. Di sana ada seorang perempuan pelacur yang masyhur dengan kecantikannya. Dia kata, kalau kamu nak, saya goda dia, saya boleh goda dia untuk kamu. Nak tengok setara mana. Qala Nabi SAW menceritakan, fata'arradat lahu, dia mengemukakan dirinya kepada Jurayj, tetapi Jurayj tidak menghiraukannya. Jurayj tidak menghiraukannya. Dia pun pergilah berjumpa dengan penggembala yang selalu menumpang di biara Jurayj itu. Fa'amkanathu min nafsiha, perempuan itu menyerahkan dirinya kepada penggembala itu, maka disetubuhinya lah pelacur itu. Lepas tu dia hamil. Bila dia beranak, qalat, dia mendakwa, dia kata, ini anak Jurayj. Orang ramai pun pergilah kepada Jurayj dan minta Jurayj turun daripada biaranya, dan mereka merobohkan biaranya dan memukulnya. Faqala, dia pula duduk bertanya, kenapanya? Ma sya'nukum, kenapa kamu buat begini? Qalu, mereka berkata, kamu telah berzina dengan si pelacur ni. Ni dapat anak, dia telah melahirkan anakmu. Jurayj pun berkata, di mana anak itu? Mereka pun bawa. Faqala, dia pun kata, biar saya bersembahyang dahulu. Biar saya bersembahyang dahulu. Dia pun bersembahyang. Bila selesai, dia pergi dekat budak tadi, bayi tadi, lalu dicucuknya dengan jarinya pada pusat anak itu, sambil dia berkata, wahai bayi, wahai budak, man abuka, siapa ayahmu? Budak itu terus jawab. Dia kata, fulan ar-ra'i, si fulan tu, penggembala tu. Qala, Nabi SAW menceritakan lagi, fa'aqbalu ala Jurayj yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Mereka pun apa lagi, terus terkam kepada Jurayj dan pergi kucuk dia, pergi siung dia, dan sapu-sapu tubuh dia, sapu, ambil berkat. Wa qalu, mereka pun berkata, nabni laka sawma'ataka min zahab, kami nak bina biara kamu ni daripada emas, jadi sebagai ganti yang telah dirobohkan itu. Tetapi Jurayj berkata, tak payahlah, kamu buatlah semula seperti sebelumnya. Mereka pun buatlah. Itu Nabi SAW duduk cerita ni, cerita hak tiga orang hak kecek dalam buaya, ketika masih dalam buaya lah kita kata. Yang pertamanya Nabi Isa, hak tu dia tak cerita dah. Yang keduanya cerita hak Jurayj ni. Ni yang ketiga. Cerita yang ketiga, ketika seorang bayi sedang menyusu, menyusui susu ibunya, ada tengah-tengah jalan, tiba-tiba lalu seorang yang berkenderaan dengan menaiki kenderaan yang hebat dan kenderaan yang dihiasi. Ibunya pun berkata, Tuhanku, jadikanlah anakku seperti orang ini. Budak itu melepaskan tetek ibunya,
Duduk tengah hisap tu dia cabut. Dia cabut. Cabut daripada mulut dia. Wa aqbala ilaihi, dan budak tu tengok kepada orang hok naik kuda comel tu. Dia tengok. Faqala, sambil dia berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan daku sepertinya. Lepas tu dia isap pula tetek ibu dia, kembali mengisap tetek ibunya. Qala, kata Abu Hurairah, semacam saya nampak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniru, menggambarkan bagaimana budak itu isap tetek itu dengan memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut. Jadi tadi dia lepas kan, isap pula. Mana lepas tu isap pula. Begitulah. Abu Hurairah katakan semacam saya nampak lagi Nabi buat tu. Jadi mula-mula ke isap kan, dia lepas, dia tengok, lepas tu isap pula. Begitu. Dengan jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Faja'ala yamussaha, dan terus menghisapnya. Qala, Nabi SAW bercerita lagi, mereka lalu dekat seorang perempuan, gadis, sambil memukulnya dan berkata, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Gadis itu pula berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi saksiku dan dialah sebaik-baik pembela. Maka si ibu tu kata, ya Allah, jangan jadikanlah anakku sepertinya. Anak tadi pun cabut pula tetek dia, tinggal pula tetek dia dan tengok, dia duduk isap, tengok pula dah mak dia kata begitu, tengok kepada gadis tu. Dia pun kata, ya Allah, jadikan saya sepertinya, jadikan saya sepertinya. Fahunaka taraja'a al-hadith, di situ barulah mereka berdua berbalas-balas cakap. Sebelum pada tu mak dia pun pelik kan, anak kecil ni lepas tu isap tetek pula senyap. Dah 2 kali lagu tu ni, dia pun tanyalah, dah boleh kecil nak tanyalah. Jadi balas-balas cakap pula situ. Faqalat halqa, sudah kerja lah katanya. Padai lagu ni. Halqa tu asal makna dia botaklah kepala aku. Asal makna dia botaklah kepala aku. Kalau kita kata padai lagu ni, sudahlah. Dia kata, seorang lelaki yang comel keadaannya, lalu saya kata, mak kata, ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Tetapi engkau pula kata, ya Allah, jangan jadikan daku sepertinya. Orang duduk lalu dekat gadis ini, perempuan ini, dan mereka duduk pukul dia sambil berkata, kau telah berzina, kau telah mencuri. Saya pun kata, mak pun kata, ya Allah, jangan jadikanlah anak saya ni sepertinya. Tetapi kamu berkata, ya Allah, jadikanlah daku sepertinya. Qala, budak itu jawab, hanuk dia tu, jawab. Dia kata, sebenarnya orang itu, orang yang mak kagum tu, comel nampak tu, kemah tu, adalah seorang yang zalim. Seorang yang zalim, jabbar, diktator, seorang yang zalim. Fakultu, sebab itulah saya kata, jangan engkau jadikan aku sepertinya. Dan si perempuan ini, gadis ini, walaupun orang kata dia berzina, dia tidak berzina. Walaupun orang kata dia mencuri, dia tidak mencuri. Sebab itulah saya kata, ya Allah, jadikanlah daku sepertinya. Jadikanlah daku sepertinya. Itulah hadisnya. Kita baca sekali lagi. Apa tajuk tadi? Tajuk tadi tak ada di sini.
Apa tajuk tadi? Tajuk ni Raghima Anfu ni. Di sini tak ada. Sebab seperti kita sudah maklum dah kan, masing-masing buat tajuk sebab bukan imam Muslim sendiri buat. Di sini sepatutnya mengikut setengah-setengah orang ada tajuk lain. Apa tajuk tadi bunyi? Rugilah orang yang sempat dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya setelah mereka tua, tetapi dia tidak dapat masuk syurga juga. Rugi orang lagu tu. Itu tajuknya. Tapi di sini dalam kitab anda pegang ni tak ada tajuk tu. Adanya ni masuk di bawah sebelum pada ni. Adanya selepas pada ni baru ada. Iaitu bab kelebihan menghubungi kawan-kawan ayah dan ibu dan lain-lain. Ayah tak ada dah, tapi sayang dia ada lagi. Kita buat baik kepada dia. Tak apalah. Ni kerugian kepada orang yang dah dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang setelah mereka tua, tetapi dia tidak masuk syurga juga. Rugi besar. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Raghima anfu. Asal makna dia Raghima, Ragham, asal dia Ragham itu makna tanah. Kalau kita nak mengambil kira asal dia, celup dalam tanah lah, hidung. Tapi orang kita tak kata begitu. Orang Kelantan ada guna, cuma dia tak ada kata celup hidung gitu dah. Dia kata bahan tanah. Dan bahan tanah tu dengan masuk mati. Tapi dia berkait dengan tanah lah juga. Berkait dengan tanah. Jadi orang Arab ni kalau dia nak menggambarkan kerugian, kehinaan, apa tu, dia akan kata gitu, kena tanah lah hidup. Kena tanah lah hidup. Maksudnya rugi, hina, celaka. Yalah belaka lah tu. Maksudnya Nabi SAW bersabda, rugilah. Sekali lagi, rugilah. Sekali lagi, rugilah. Orang pun bertanya, siapa rugi wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, iaitu orang yang sempat dengan kedua ibu bapanya ketika mereka telah tua, salah seorang daripadanya atau kedua-duanya, tetapi tidak juga dia dapat masuk syurga. Rugi. Dengan sanad satu lagi daripada Abi Hurairah juga, katanya Rasulullah SAW bersabda, rugilah dia. Tadi rugilah saja, ni anfuhu, rugilah dia. Sekali lagi, rugilah dia. Sekali lagi, rugilah dia. Orang bertanya, siapa wahai Rasulullah yang rugi itu? Baginda SAW menjawab, orang yang sempat dengan kedua ibu bapanya pada ketika tua, salah seorang daripadanya atau kedua-duanya sekali, kemudian dia tidak juga dapat masuk syurga. Dengan sanad satu lagi supaya itu juga, dia sebut 3 kali raghima anfuhu thalathan. Nampaknya sekat itulah. Kita baca terjemah dulu, lepas tu tengok semula lah. Kitabul birri wassilah wal adab. Ini bab buat baik. Buat baik ni dalam bawah bab kitab ni luah lah. Buat baik kepada ibu bapa, buat baik kepada ni, buat baik kepada binatang, buat baik kepada mana. Luah lah buat baik. Wassilah, silah ni menjalinkan hubungan kekeluargaan, tidak putus hubungan keluargaan. Baik, jaga keluarga. Wal adab, dan pelbagai adab, macam-macam lagi adab, disiplin. Ni besar ni. Ini salah satu ajaran Nabi SAW yang sangat istimewa. Dalam bab ni kita boleh tengok
Tak ada orang lain gini. Tak ada. Kita kata pemimpin mana-mana pun dalam dunia ni sekemah ni dia royak. Tak ada. Paduan dia. Jadi kalaulah ikut orang ni sungguh jadi memang jadi baik sungguh. Kalau tak jadi baik lagi, tak usah cari ubat lain lah. Ubat ni ubat habis rin. Habis rin. Kalau ubat ni pun tak boleh juga, tak guna. Tak ada dah hak lain. Ubat ni adalah penawar yang muktamad. Jadi bab yang pertamanya iaitu buat baik kepada dua ibu bapa. Dan kedua ibu bapa itulah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Kalau nak buat baik kau tu, buat baik kau tu. Siapa dia hak paling berhak kita buat baik, paling patut, paling munasabah kita buat baik? Kedua ibu bapa kita lah. Itu nak ceritanya di sini. Jadi riwayat yang pertama Abu Hurairah, daripada Abi Hurairah, ada seorang lelaki mari, dia pun tanya. Supaya kita terjemah tak gila. Siapa dia orang ni? Setengah-setengah ulama mengatakan Muawiyah bin Haidah, sahabat Nabi. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan tu khalifah tu, dah. Muawiyah bin Haidah. Jadi ada ramai beberapa orang sahabat Nabi ni yang namanya Muawiyah. Berdasarkan riwayat Tirmizi dan lain-lain, dia orangnya yang bertanya. Tapi dalam riwayat Muslim ni tidak disebut nama. Tak apa kalau tak sebut nama, tak apa juga. Yang pentingnya pengajaran itu. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena tengok banyak tempat, di tempat yang lain. Kadang-kadang dengan melihat kepada riwayat-riwayat yang lain, kita dapat pastikan siapa orang yang mubham, yang samar dalam satu-satu riwayat itu. Misalnya ja'a rajulun, ada seorang lelaki mai. Siapa lelaki yang tak jelas ni? Kita boleh dapat bantuan daripada riwayat-riwayat yang lain. Dia kata, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Nabi SAW jawab 3 kali. Tanya, lepas tu siapa? Lepas tu siapa? Dia jawab 3 kali. Mok semacam. Kali yang keempat tu baru dia kata ayahmu. Berdasarkan riwayat inilah, kebanyakan ulama, boleh dikatakan semualah ulama mengatakan hak ibu lebih besar lagi daripada hak ayah. Hak ibu lebih besar lagi daripada hak ayah. Cuma ada orang mengatakan, Imam Malik berpendapat hak ibu dan ayah adalah sama. Adalah sama. Di sini dalam apa ni, syarah Imam Nawawi pun dia sebut. Wa qala ba'dhum yakunu birruhuma sawa'an. Jadi kita kena buat baik kepada ayah dan mak ni serupa. Qala, kata dia, setengah-setengah ulama mengatakan ini pendapat Malik. Tapi sebenarnya tidak jelas juga. Yang jelasnya Imam Malik kata serupa orang lain juga. Kata serupa orang lain juga. Cuma orang keliru daripada jawapan satu jawapan Imam Malik terhadap soalan orang. Situ yang jadi keliru. Jadi orang kata Imam Malik ni menganggap ayah dan ibu ni serupa. Padahalnya tidak. Padahalnya tidak. Jadi Imam Malik jawabnya, bila orang tanya nak agama, ayah apa ni, mak suruh, ayah larang. Nak ikut apa mana? Dia kata ikut ayah. Lepas tu, tapi jangan deraka kepada mak. Jadi nampak sama situ. Sebenarnya apa itu jawapan dia berkait dengan soalan yang khusus.
soalan yang khusus, bukan secara umum. Secara umumnya dia pun berpendapat seperti orang lain. Macam mana dia nak boleh kata sama dalam keadaan hadis yang terang begini? Tentu sekali seorang ulama hadis seperti dia tahu. Cuma jawapan dia tu kita kena pakai untuk keadaan tertentu, yang kita tidak tahu latar belakang. Keadaan tertentu yang kita tidak tahu latar belakang yang sebenar. Dengan sebab itulah Qadhi Iyad berkata, ijma' ulama mengatakan ibu dan ayah ni dari segi hak buat baik, inilah hak paling tinggi kedudukannya. Daripada kalangan manusia ni, hak paling tinggi kedudukannya mak dengan ayah lah. Tak ada dah orang lain. Cuma dia sebut ni, ulama berbeza pendapat tentang hak mana lebih utama, adik-beradik ke tu datuk ke atau adik-beradik. Sebab Nabi SAW kata thumma adnaka. Lepas tu orang yang lebih hampir kepada kamu. Hak lebih hampir tu siapa dia? Adik-beradik ke tu? Situ je ada beza pendapat. Lepas tu Imam Nawawi sebut tertib dia ni kan molek ajaran dia. Kalau perhati molek kan comel sangat. Dia kata ulama-ulama kita berpendapat elok dalam berbuat baik ni diutamakan ibu nombor satu sekali, lepas tu ayah, lepas tu anak-anak kalau ada anak-anak, lepas tu datuk dan nenek. Itu mengikut tertib dia. Lepas tu adik-beradik. Yang ni mengikut Imam Nawawi, ramai ulama berpendapat adik-beradik dengan datuk ni lebih datuk lagi daripada adik-beradik. Kemudian anak-beranak dekat lah, seperti pak saudara, mak saudara, alik ayah, alik ibu. Lepas tu hak lebih hampir, hak mana lebih hampir kepada seseorang itu. Kalau ada kaitan dengan kedua ibu bapa, hak tu lebih diutamakan daripada hak ada kaitan dengan sebelah pihak saja, sebelah ayah saja, sebelah mak saja ke. Kita kena lebih utamakan hak berkait dengan kedua ibu bapa. Maknanya daripada dua ibu bapa yang sama, hak tu lebih diutamakan daripada hanya ayah saja sama, mak berbeza, atau sebaliknya. Kemudian keluarga yang lain yang bukan mahram, seperti sepupu. Dia sebut sepupu, sepupu lelaki ke perempuan ke, alik ayah ke, alik mak ke, dan lain-lain. Thumma bil musaharah, kemudian keluarga kerana perhubungan musaharah, persemendaan. Persemendaan itu kerana nikah kahwin lah. Jadi tok besar kau gapo kau kita kata, itu hubungan persemendaan. Utama ke situ. Thumma bil maula. Lepas tu dengan sebab hamba dia merdeka kau gapo zaman dulu lah ini. Kemudian jiran. Jiran. Kalau keluarga anak beranak dengan jiran, nak utama hak mana? Hak mana hak lebih utama? Dia kata keluarga tu anak beranak tu jauh. Jiran ni memang dekat lah. Nak utamakan hak mana? Dia kata kita kena utamakan anak beranak, walaupun dia jauh sikit, daripada jiran. Anak beranak dengan jiran, nak utama siapa? Anak beranak lebih diutamakan. Begitu juga kalau anak beranak ni di negeri lain, tetap dia diutamakan daripada jiran, sekiranya jiran itu tidak anak beranak, orang lain. Begitulah seterusnya. Jadi ini dari segi tertib dia, tertib dia gitulah, comel tu. Kalau dijaga, comel sangat.
Kemudian ulama mengatakan apa yang jadi lebih mak ni? Juga dalam syarah Imam Nawawi ni ada sebut, sebab diutamakan ibu daripada ayah kerana ibu lebih penat dalam menjaga anak itu. Dan dari segi sifat semula jadinya, kasih dia tu lebih kepada anak ni daripada ayah. Khidmat dia pula dan penanggungan dia semasa mengandung, melahirkan anak, kemudian menyusu, kemudian menjaganya ketika tidak sakit, ketika sakit, hak ni lebih mak. Hak ni memang apa ni semua orang tahu. Semua orang tahu, tak boleh nafi hak tu. Tak boleh nafi. Kalau ayah ni dia akan jenera juga. Letih jaga budak, dia akan jenera juga. Saya tu saya, tapi dia ada. Mak ni tak jenera. Dia sampai ke peringkat tu. Itu sebab jadi berbeza. Lepas tu tak apalah. Dalam riwayat seterusnya, ada satu orang mari jumpa dengan Nabi SAW, nak minta izin dengan Nabi, dia nak pergi perang. Nabi SAW tanya dia, mak ayah ada lagi ke? Tengok beraluh tu cara Nabi tu. Dia bimbing orang, dia ajar orang pengikut dia, tidak kata siapa jadi balah dengan mak pok. Siapa jadi balah, tak kecek mak pok, jadi kasar dengan ibu bapa. Tidak, dia tidak ajar lagi. Cara lembut cara dia. Cara lembut. Dia tetap hormat kepada ibu bapa tu, ajar, itu ajaran dia. Jadi ibu bapa tu kalau kafir sekalipun, apalagi kalau Islam. Dia tanya, kedua ibu bapamu masih hidup ke? Orang tu jawab, ya, hidup. Ada lagi? Kalau lagu tu kata dia, kamu berjuang, kamu berjihad untuk buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu jihad juga. Jihad juga. Tidak kata nanti jihad dia pergi perang. Cuma ulama-ulama mengatakan hak ni dalam keadaan jihad hak tidak merupakan fardu ain lah. Jihad mana ketika Islam dikemas dah, cuma nak peluah lagi, nak pergi lagi gitu, nak peluah lagi. Tapi kalau dalam keadaan sudah jadi fardu ain, orang panggil an-nafirul am, jadi wajib atas setiap orang, tak kira hak tu tak boleh. Hak tu kena pergi tinggal ibu bapa. Sebabkan semua orang, tua muda, besar kecil, semua kena terlibat. Setakat mana hak masing-masing boleh sumbangkan. Itu dalam keadaan apabila jadi jihad itu fardu ain. Bila orang kafir mari serang kita, tak padan dengan hak tua, hak dewasa saja, maka hak perempuan apa ni kadang-kadang kena terlibat belakang. Sampai ke peringkat tu. Jadi hak ni hak tidak wajib lah, kira-kira hak tidak wajib. Kalau tidak wajib, kira-kiranya ada dua ibu bapa tu buat baik pada dua ibu bapa tu lebih besar lagi. Dan itu pun jihad juga. Jangan kita kata kita tak dapat pahala jihad kalau tak pergi jihad. Jihad dah tu. Jihad dah. Sebab Nabi SAW kata fa fihi ma fajahid. Kamu berjihadlah dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu. Itu hak dia suruh jaga. Jadi ibu bapa mana tak suka kepada Islam kalau lagu tu. Mana jaga hati kedua ibu bapa sampai begitu sekali. Kalau nak menikah, nak apa, dia kata la nikaha illa biwaliyin. Tiada nikah melainkan dengan wali. Dia bagi kedudukan, letak kedudukan tinggi. Jadi tidak kata Islam ni dia memenangi hati anak muda saja. Tak. Hati orang tua, semua peringkat dia. Dia dapat menguasai hati semua lapisan masyarakat. Sebab itu dia berjaya. Dia berjaya.
Tapi kalau kita tak ikut betul, congek sana sini, tu silap kita lah. Silap kita. Kalau ikut betul, maka dia akan berjaya. Lepas tu ada beberapa sanad supaya tak dibeza sikit-sikit, tu tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang lelaki mari berjumpa dengan Nabi, dia kata saya nak berbai'ah dengan engkau untuk berhijrah dan berjihad. Jadi saya nak buat gini ni tak ada kerana lain, dengan maksud nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun tanya, mu nak pahala kau? Jadi nak pahala lah, nak begitu tu. Orang tu kata iyalah, nak pahala. Nabi tanya dah sebelum pada tu, ayah mak ada lagi ke? Salah seorang ke? Atau kedua-duanya? Dia kata bahkan kedua-duanya ada. Jadi nak pahala lah, maksudnya nak gini. Iyalah kata dia. Kalau lagu tu balik, kata dia, balik kepada kedua ibu bapamu, fa ahsin suhbatahu, dan berbuat baiklah kepada mereka berdua. Layanlah, jagalah dia dengan baik. Tak payah mari hijrah, tak payah pergi perang. Maknanya pada ketika ni selesai dah hijrah ni. Tak ada dah kewajipan hijrah tu. Bila tidak ada kewajipan hijrah zaman Nabi ni, bila sudah Fathi Makkah. Mana kita boleh faham peristiwa ni berlaku selepas daripada Fathi Makkah. Mana Mekah tu dikuasai oleh Nabi SAW pada tahun yang ke-8. Bermakna orang di mari ni selepas tu. Kalau tidak, dia wajib berhijrah ni, berjihad nak mempertahankan Madinah tu yang nak dihancurkan beberapa kali oleh musuh Islam. Ini setelah selesai semua, Nabi SAW kata gini, bukan dalam keadaan diperlukan sangat. Kalau dalam keadaan diperlukan sangat, semua tadi. Bahkan kalau kedua ibu bapa tu larang sekalipun, tak boleh pakai buah dia. Kena agama Allah dan Rasul lebih daripada dua ibu bapa tu. Kalau bawah pada hak tu, memanglah kedua ibu bapa. Tapi kalau langgar hak tu, bercanggah, tak boleh. Di sini Nabi SAW rayak lah peringkat mana hak kita tak boleh langgar ibu bapa, dan peringkat mana hak kena langgar, tak boleh pakai buah dia, kena ada lagi orang lebih atas pada dia. Inilah cerita. Dalam keadaan tidak fardu ain, mana tak boleh langgar, kena jaga ibu bapa tu, hak tu lebih lagi daripada berjihad, daripada berhijrah. Begitu juga masalah mengaji pun serupa juga. Kalau nak mengaji tu ilmu hak lebih-lebih hal lah, bukan ilmu di fardu ain lah. Kita kata ibu bapa tak boleh, tak usah pergi, tak boleh pergi, tak boleh pergi. Terutamanya dia memerlukan kita, tak boleh pergi. Tapi kalau dalam keadaan dia tak boleh ajar dia pun jahil, kita perlu kepada ilmu ni, ilmu fardu ain, tak boleh. Walaupun dia larang pun kena pergi, kena pergi belajar, sehingga habis cukup hak wajib atas kita, balik lah. Serupalah masalah jihad, masalah hak lain pun begitu. Jadi hak kata tak payah pergi berjihad, tak payah pergi hijrah ni setelah selesai semua tu, mana sudah tidak jadi kewajiban aini, aku kata, tapi sebagai fardu kifayah sahaja. Dan ramai ada orang-orang yang bersedia, orang-orang lain hak tak ada gangguan, tak ada keperluan, ibu bapa dia perlu kepada dia, tak ada keadaan tu, ramai ada. Jadi ginilah keadaannya. Jadi buat baik kepada kedua ibu bapa, hak tu lebih daripada hak lain. Setara itulah keadaannya. Jihad-jihad ni kok mana-mana pun, kalau kita kata jihad hak tidak fardu ain pun besar pahala dia tu. Tidak kata orang mati syahid ni mati syahid dalam keadaan hak perang, hak fardu ain saja. Adalah fardu kifayah pun, bila pergi perang, pergi berjihad tu mati syahid pun tolak juga, walaupun tidak fardu ain pun, support je. Tapi tak pergi perang, jaga mak pak, itu lebih besar lagi. Kita tahulah setara mana kedudukannya.
Apabila dibandingkan dengan hijrah, apabila dibandingkan dengan jihad, dia tak bui pergi. Kita boleh tahulah ajaran Nabi-nya lagu mana. Setara besar setara tu pun tak lagi. Besar benar lah ni. Ibu bapa ni besar benar lah. Sebab itu tak boleh mudah-mudah langgar, tak boleh. Sebab itu dalam Quran disebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan telah memutuskan bahawa jangan kamu sembah selain dia, jangan sembah orang lain selain dia. Dan ayat kedua, selepas dia buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan. Bukan dalam hadis saja, dalam Quran pun begitu. Tengok kedudukan begitu tinggi. Kemudian bab taqdimil walidain ala tatawwu' bis salah wa ghairiha. Ini panjang, kita sambung semula lah. Oleh kerana panjang, kita sambung semula lah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhirna alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.